Jadi dalam hal ta'assub ni, kita sebutkan tadi apabila dia disebutkan melampaui batas syariat, bermakna perbuatannya itu perbuatan yang melampaui syariat. Bermakna perbuatannya salah. Dan tetap juga dia berpegang kepada pegangan itu. Dia pegang juga kepada syekhnya itu. Sedangkan dianya jelas-jelas sesat dan salah. Dan saya rasa orang yang paling tepat untuk nak bahas tentang perkara ini, sebab perkara ini biasanya dalam pantauan, dalam kawalan, dalam perbahasan, iaitu daripada pejabat mufti. Beliau adalah merupakan ketua penolong mufti dan beliau dalam jabatan penyelidikan, research. Ini penting untuk kita nak dengar ni. Bermakna pastilah saya yakin ada perkara-perkara berkaitan dengan ta'assub ini yang melampaui batas ini berlaku. Dan kita pun nak tahulah bagaimanakah tindakan dan juga keadaan itu berlaku untuk kita nak pastikan supaya jangan sampai kita sendiri pun tanpa sedar akan berada dalam keadaan itu. InsyaAllah kita mohon kepada Al-Fadhil Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator yang dikasihi Al-Habib Najmuddin Al-Khirid, yang berbahagia yang dikasihi Syekhuna Habibuna Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Begitu juga sahabat saya, guru saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Hafiz Soroni. Saya sebenarnya dapat mesej daripada Taufik ajak saya forum pada malam ni. Saya tanya siapa panel dia. Panel begini-begini. Moderatornya Habib Najmuddin. Allah, kata Syekh bagi Ana jadi moderator. Kita rasa nak cakap macam tu. Sepatutnya Habib Najmuddin duduk sini sebaris dengan Habib Ali dan Dr. Soroni. Tetapi bila tengok soalan tu, okeylah. It's not beyond tidak melepasi saya punya speciality, ada kaitan dengan bidang tugas saya yang saya rasakan saya bertanggungjawab untuk berkongsi. Kalau soalan ni ditanya pada Habib Najmuddin, ialah mungkin kurang sesuai. Ya, tapi lebih bersesuaian untuk saya jawab. Kita cerita tentang definisi ta'assub yang telah dijelaskan oleh Dr. Hafiz tadi, dan jelas kalau dekat berlaku realiti dekat Malaysia ni macam-macam lah. Kalau saya yang bekerja dalam bidang otoriti agama ni, biasa kita kaitkan dengan ajaran-ajaran sesat. Baru-baru ni pada tahun 2021, Mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Perundingan Syarak Wilayah Persekutuan, kami buat meeting dekat Labuan ketika itu, kita sudah putuskan fatwa ajaran terbaru yang sesat, iaitu perjalanan mimpi yang terakhir, PMYT. Ya, ada seorang wanita yang kalau kita tengok tu dia dah isytihar taubat. Ya, sebelum tu dia cakap cukuplah confident, siap mentajsimkan Allah. Dia kata dia pegang bahu Allah, dia tahu bila kematian, bila dia sesat. Adal wa yudil. Ya, maksudnya dia ni sangat menyesatkan dan menyesatkan. Jadi baru-baru ni ditangkap oleh Jabatan Agama Islam Selangor dan diisytihar taubat. Tetapi wilayah persekutuan dan ahli jawatan kuasa perundingan syarak yang dipengerusikan oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah, dan seluruh bersepakat ahli jawatan kuasa mengatakan ajaran ini tetap kita kena wartakan dia sesat. Ya, pasal apa? Sebab ada dalam kalangan ahli jawatan kuasa tu dia menyilap masuk dekat grup perjalanan mimpi terakhir tu lah. Nak sebut short form susah. Grup mimpi lah senang. Nanti mimpi dikata apa pula kan? Ada orang tu duk kata mimpi, fobia sangat dengan mimpi. Ya, jadi benda-benda macam ni, ajaran macam ni, sebab apa? Masuk dalam grup Telegram tu, perjalanan mimpi terakhir tu, dia punya pengikut dia masih ta'assub. Walaupun dia punya guru dia, syekhah dia tu dah isytihar taubat, tapi ajaran tu masih di carry on, masih lagi dibawa dan dibincangkan dan dipercayai dan diikut dan dita'assub yang itu. Dan hujah-hujah yang dibawa tu Allah sangat rapuh dan kita tak faham.
yang di kalangan profesional, bergaji besar, berpangkat dan sebagainya, boleh terpengaruh. Kita pun tak faham. Allahu Akbar, pening kepala. Ya, terpaksa diisytiharkan supaya dapat dienakmenkan, supaya dia diletakkan di bawah akta kesalahan jenayah syariah, di bawah wilayah-wilayah persekutuan, akta 599/1997. Baru tadi hafal. Sempat hafal tadi. Tadi nak tahu juga, orang tanya nanti, ada orang undang-undang tanya akta mana? Adalah akta. Selangornya ada juga, setiap negeri pun ada. Dan ada juga fatwa yang sudah diwartakan, maksudnya diwartakan, dipersetujui oleh Peguam Negara, iaitu ajaran makrifat Tok Kenali. Ajaran ni tak ada kaitan langsung, demi Allah tidak ada kaitan langsung dengan Tok Kenali. Ini dakwaan, penipuan. Ya, ada seorang haji itu, dia bawa ajaran makrifat, dia kata dia belajar dengan bapak dia belajar dengan Tok Kenali, dan itulah ajaran yang sangat menyesatkan, iaitu memisahkan antara hakikat dengan syariat. Dan yang mana kita kena belajar hakikat, syariat ni diperlekehkan. Ya, ada satu dakwaan dekat video dia cerita, dia kata orang syariat dia memang pandang lekeh betul. Ustaz-ustaz yang syariat ni dia pandang lekeh sungguh. Dia kata apa? Dia kata siapa yang merubah syariat? Orang syariat lah yang merubah syariat itu sendiri. Kita dengar Allah, panas sungguh rasanya kan. Panas sungguh. Ya, dia kata orang hakikat tak pernah merubah syariat. Orang syariat berdiri, sembahyang berdiri, bila sakit duduk. Pergi musafir 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dia kata macam tu. Jadi kita rasa geram dan dia menuduh ahli syariat, sedangkan itu rukhsah ya. Rukhsah yang Allah bagi, Nabi bagi rukhsah. Ya. Ada hadis Allah suka kita ambil rukhsah dia. Itu dia kata ahli syariat merubah syariat. Dia kata orang hakikat takkan merubah syariat. Patah pinggang macam mana sekalipun tetap sembahyang berdiri. Cuba tengok kalau patah pinggang sekali. Ini ajaran yang memang sudah diwartakan, maksudnya diwarta saya akan terangkan nanti insya-Allah. Dan ada beberapa ajaran lain, contoh ajaran batini, ya, ada seorang hamba Allah nama kuih. Contohnya goreng pisang. Bukan nama sebenar lah. Ya, dia bawa dakwaan dan itu sudah diwartakan di beberapa negeri dan insya-Allah akan dibawa ke wilayah persekutuan untuk diwartakan. So, diwartakan iaitu ajaran dia mengatakan ajaran-ajaran makrifat hakikat juga. Sebenarnya ajaran makrifat hakikat ni ajaran tasawuf yang sangat mulia. Pembawakannya betul oleh ulama-ulama yang muktabar, Imam Ghazali, Imam Al-Junaid, ya. Ramai-ramai lagi ulama yang cerita tentang hakikat makrifat ni tak pernah bercanggah dengan syariat. Hakikat makrifat sentiasa mendampingi syariat dan keimanan, ya. Tiba puak-puak ni pula dia kata hakikat lain, syariat lain. Sampai mengenepikan syariat, itu timbullah ajaran orang yang nama kuih tu. Dia kata seolah-olah, dia kata selagi mana tak khusyuk, tak payah sembahyang. Tak perlu solat. Pasal apa? Kalau solat, kena daklat masuk neraka. Fawailul lil musallin, dia kata. Alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah. Ya, kalau solat pun kena celaka, buat apa? Dia kata dalam Al-Quran, dia berhujah dengan Al-Quran yang bukan kena pada tempatnya. Yang kalau kita lihat, menurut kalam-kalam ahli tafsir, tak ada pun ulama yang mentafsirkan seperti mana dia tafsir. Tak ada satu ulama pun. Dia kata, orang yang solat itu, yang dilabelkan yang lalai adalah orang yang tak khusyuk dalam solat. Ya. Jadi kita ni solat tak boleh nak khusyuk. Jadi kalau kita solat tak khusyuk, kena laknat, kena dicelakakan. Ya. Kalau macam tu, tak payah solat. Senang macam tu. Bukalah mana-mana tafsir. Tak ada. Ya, kalau tengok dia punya komen dekat dia punya YouTube tu, komen-komen tu pentaassub sangat ramai. Terima kasih penjelasan, ya. Selama ni kami buat tak salah lah. So jangan menghina orang tak solat. Macam tu. Dah masuk akidah irja. Tahu irja? Irja. Islam ni iman saja, tidak ada kaitan dengan amal. Ya, salah tak okey. Okeylah selama ni tak pakai tudung. Okeylah selama ni tak sembahyang Jumaat, apa semua. Jadi benda-benda macam ni dan kita nampak kesannya ta'assub dan kita pun pelik ramai yang mengikutnya. Baik, dari segi sudut pihak otoriti pula, kita rakyat Malaysia kita kena faham siapa yang berotoriti. Ya. Kalau orang, ya, kalau tuan-tuan nampak dekat internet, kita tengok golongan netizen kita, Kementerian Netizen Negara.
Segala-gala, seluruh kepakaran ada dekat netizen kita, tuan-tuan. Ya, jadi antaranya kalau orang kita marah kaitan urusan agama, dia akan bantai siapa? Dia akan bantai JAKIM. Dia akan hentam JAKIM, betul tak? JAKIM tolong ambil tindakan. Menteri Agama tolong ambil tindakan. Sebenarnya JAKIM tak ada kuasa. Yang ada kuasa untuk ambil tindakan undang-undang adalah negeri. Negeri masing-masing. JAKIM hanya penyelaras. Hakim tak ada kuasa. JAKIM tak ada kuasa nak keluar tauliah pun tak ada. Yang ada kuasa untuk ambil tindakan kerajaan negeri, iaitu 13 negeri persekutuan. Yang mana 9-nya adalah sultan-sultan negeri dan raja, dan termasuk seorang yang di-Pertuan Besar. Itu saja. Manakala 5 negeri yang lain, wilayah persekutuan, Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan, ya, ini wilayah persekutuan. Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang di bawah yang di-Pertuan Agong. Urusan agama, keputusan perkenan nak diwartakan atau tidak sesuatu fatwa itu mesti melalui yang di-Pertuan Agong. 5 negeri ini. Wilayah Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang. Termasuklah fatwa kalau dah dipersetujui oleh jawatan kuasa syarak negeri, contoh Pulau Pinang, nak diwartakan ke atau tidak, ataupun diperkenankan atau tidak, ataupun untuk disiarkan sebagainya, maka kena bawa menghadap dekat Agong. Tuanku setuju? Okey. Setuju? Dan kalaulah fatwa tu untuk diwartakan, ada perbincangan lain. Okey? Baik. Jadi kalau kita lihat, Malaysia ni dia unik. Dia ada 2 kuasa entiti. Persekutuan dan negeri. Negeri ada kuasa khusus, iaitu agama dan adat istiadat Melayu. So tuan-tuan, kalau berkaitan dengan ajaran sesat ni, jangan buat aduan dekat JAKIM. Buat aduan dekat Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Katakanlah ajaran begitu, ajaran begini. Negeri mana? So buat aduan dekat negeri. Berlaku dekat Johor. So buat aduan dekat Jabatan Agama Islam. Itu saja ada kuasa. Ya, yang ada peruntukan untuk melaksanakan undang-undang. Ya, jadi kalau berlaku dekat Perak katakanlah, ya, tak boleh dekat Selangor ambil tindakan. Macam contoh kami dapat jawi, orang telefon kata sebab mufti tak ambil tindakan ajaran mimpi tak akhir ni. Kami tak boleh sebab kami hanya keluarkan fatwa. Ya, yang ambil tindakan Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan. Ya, dan kenapa jawi tak ambil tindakan? Benda tu berlaku dekat Selangor. Takkan jawi nak ambil tindakan? Itu kita kena terima, tuan-tuan. Kalau berlaku dekat Pahang, negeri Pahang yang kena ambil. Kalau berlaku kat Johor, Johor yang bertindak untuk mengambil tindakan. Dan tindakan itu tak boleh kita senyap macam tu, kena buat aduan. Kalau tak ada aduan, sama juga macam polis. Kita ada proses undang-undang. Kita ada birokrasinya. Ya, tuan-tuan, birokrasi mesti ada. Cuma renyah tak renyah, itu belakang cerita. Setakat ni dah makin berkurangan. Maksudnya, kena buat aduan. Buat aduan polis ataupun pergi dekat Jabatan Agama, saya jumpa ajaran sesat begini-begini dekat negeri ini, baru akan bertindak. Kalau seorang tak jalan, 10 hantar email, 10 call, insya-Allah nanti dia akan ambil tindakan. Ya, call JAKIM tak guna, call pejabat mufti tak ada guna, call Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan. Jadi dan sebelum Jabatan Agama Islam nak ambil tindakan, kedudukan tu perlu jelas dari sudut undang-undang. Undang kena jelas. Sebab itu Jabatan Agama Islam kalau nak ambil tindakan, dia akan hubungi pejabat mufti wilayah. Ada tak sudah diwartakan ajaran sesat? Sama ada ajaran ini secara tidak langsung sudah diwartakan ataupun tidak langsung. Ataupun secara langsung. Ya, contoh ajaran Ma'rifatullah Tok Kenali. Tok Kenali tak ada kaitan, ciri dia begini. Okey, itu secara langsung. Tapi muncul ajaran baru pula, Tok Kenala pula. Kan? Jadi macam mana? Takkan setiap kali ajaran baru nak kena. Dia tengok compare, ada tak ajaran ni, ada tak persamaan dengan ajaran sesat yang lain. So tak perlu fatwa baru, terus dikatakan ada bercanggah dengan enactment jenayah syariah 599 1997, maka jawi boleh angkat terus. Ya. Dan fatwa ni tuan-tuan, dia ada 2 jenis. Fatwa sama ada fatwa yang diwartakan dan ada fatwa yang tidak diwartakan. Apa beza? Fatwa ni yang diwartakan dia menjadi pengikat. Maksudnya apabila sudah diundang-undangkan,
ya, diundang-undangkan, maka seluruh rakyat ataupun umat Islam yang tinggal di negeri itu wajib patuh. Ya, contoh ajaran ni sudah diwartakan sesat. Ya, so mana-mana umat Islam yang menganut ajaran ini maka berhak untuk ditangkap dan berhak untuk diambil tindakan. Ya, so ramai marah, betul, kita tahu ramai kadang-kadang jabatan agama lambat bertindak, betul, kita tak nafikan, tetapi kena ada kerjasama dengan kita. Kita kena buat aduan. Kita jangan harap orang lain buat, kita sendiri buat aduan. Kalau betul kita nampak dan ada bukti yang boleh agak-agak meyakinkan, walaupun tidak ada persen, kena buat aduan, sekurang-kurangnya tak pasti sesiatan boleh dijalankan. Ya, jadi betul tuan-tuan, kalau diambil undang-undang ni, kita kena faham dan kita kena terima hakikat, undang-undang jenayah syariah kita sangat-sangat minimum. Maksudnya kena tangkap, lepas dia buat lagi. Denda tak boleh lebih 5,000. Penjara tak boleh lebih 2 tahun. Sebat tak boleh lebih 6 kali sebatan. Ya, berapa ramai ajaran sesat yang kena tangkap, dia dijatuhkan hukuman penjara atau denda, bayar denda 5,000 je bro. Pengikut seorang 100 kutip bebas dah, tak ada masalah. So, ya. So ada benda yang kekurangan dekat negara kita ni tuan-tuan, kita perlu perjuangkan daripada sekarang. Ya, perjuang untuk memartabat, untuk menguatkan undang-undang syariah, kita kena berjuang dari sekarang. Mungkin tak berlaku untuk kita, untuk anak nenek kita, untuk anak cucu kita. Tuan-tuan, dekat wilayah Persekutuan tidak ada enactment murtad. Tak ada enactment murtad. Tak ada enactment murtad, hukum khusus tak ada. Negeri lain ada. Itulah, tak lebih 5,000 2 tahun. Itu je. Nampak? Nak buat hukum sendiri, langgar persekutuan. Ya. Dan sangat mencabar sekarang ni, keputusan-keputusan mahkamah syariah sering dicabar ke mahkamah persekutuan. Dan ada beberapa kes mahkamah syariah kalah. Golongan-golongan liberal ni sangat licik. Ya. Kita tahu bising saja, tapi kita tak ada usaha untuk memartabatkan. Kita tak ada usaha nak undi siapa yang boleh martabatkan syariah. RUU 355. Sebut jugalah. Ini bukan cerita politik. Kita nak ceritakan sampai bila denda 5,000 saja. Sampai bila penjara 2 tahun saja. Sampai bila? Kalau you all tak nak berjuang dari sekarang, sampai bila? Biarlah sekali berzina 30 tahun penjara. Macam tu. Itu kita nak. Tapi bila kita nak perjuangkan, dipolitikkan, dibegitulah. Padahal untuk kebaikan kita. Tambah lagi dengan kerjasama ataupun campur tangan bukan Islam. Padahal undang-undang jenayah syariah ni untuk orang Islam saja. Yang bukan Islam masuk campur apa hal? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita ada peruntukan, kita ada kuasa untuk tangkap ajar-ajar yang taksub ni. Tapi saya tanya balik, jauh mana hukuman yang kena? Besar mana hukuman dia? Itu je lah. Tangkap lepas, bayar denda lepas. Man, nak penjara sebab bayar boleh. 5,000 je. Sampai bila? Itu je lah. Nak gantung tak boleh. Nak penjara 20 tahun tak boleh. Seumur hidup, lagilah tak ada. Nak denda 50,000 pun tak ada. Tuan-tuan, tangkap harimau Malaya, ya, yang kita buru tu, itu denda ratus ribu tu. Kan? Denda. Ya. Dekat wilayah, ya. Berzina 2,000. Tu paling tinggi. Ajaran sesat 2,000. Fikir sikit. Ya. Kita bising-bising, tapi apa usaha kita untuk ke arah tu? Sorry lah, saya masuk benda ni sikit. Alang-alang dah ada kita cerita lah kan. Ya, kebetulan dijemput untuk cerita tentang bidang otoriti yang saya bekerja ni. Ya. Jadi kita kena lihat. Dan fatwa yang diwartakan ni kita kena lihat. Kalau peringkat wilayah Persekutuan, negeri-negeri Selat dan Sabah Sarawak, dia bergantung kepada persetujuan agung dan peguam negara. Maksudnya, ahli jawatan kuasa dah wartakan begini-begini, dah diputuskan hukuman begini, ya, nak diwarta apa atau tidak. Contoh vaksin. Vaksin wilayah setuju bahawa hukumnya harus. Ya, bukan haram, halal dan sebagainya. Cuma nak diwarta atau tidak. Jadi warta tak adalah, cuma sebagai satu fatwa yang tidak mengikat.
Ya, tapi biasa ajaran sesat ini memang diwartakan. So, cuma bawa pada tuanku kata setuju dan dibawa kepada Peguam Negara. Ini untuk peringkat wilayah persekutuan. Manakala negeri-negeri termasuk Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Melaka, apabila sudah mendapat persetujuan Tuanku Agong atau negeri masing-masing, dibawa ke adun, dapat persetujuan 2/3, maka barulah diwartakan menjadi fatwa yang mengikat. Ya, jadi kita kena jelas. Maksudnya ajaran sesat tu adakah betul jelas kedudukan fatwanya ikut negeri masing-masing, sama ada secara langsung atau tidak. Kalau ada jelas, tak apa, buat aduan. Jelas tak jelas, belakang cerita. Buat aduan supaya benda ni dapat dikekang. Kalau boleh, saya nak bagi teknik macam mana nak buat aduan. Kalau belah wilayah persekutuan, tuan-tuan, kalau boleh hantar email, kumpul kawan-kawan seramai mungkin, hantar email. Ramai-ramai hantar email, insya-Allah. Kalau seorang dua tu mungkin terlepas pandang ataupun ya mungkin wallahu alam kita pun tak tahu macam mana. Jadi dari segi sudut tu itu yang boleh dijelaskanlah Habib, mudah-mudahan dapat membantu untuk menjawab persoalan tentang kedudukan peranan pihak berkuasa terhadap ajaran-ajaran yang membibitkan ta'assub guru ini yang tidak bertempat, yang betul-betul bercanggah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan ulama ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair kepada Al-Fadhil Dr. Shahrizan, masya-Allah. Jadi bermakna kalau kita faham untuk kita ni nak dakwa orang ta'assub ni, tak boleh kita pun suka-suka nak pergi claim orang tu ta'assub. Kita kena ada tempat untuk kita rujuk. Kena ada rujuk. Sebab kadang-kadang kita tengok benda tu pelik. Tapi sebenarnya dianya dalam syariat. Dianya adalah perkara yang betul. Bahkan lebih betul daripada yang dia sangka tu. Ada berlaku. Tapi kerana dia jahil, dia tak tahu, maka dia menyangka orang tu sesat. Jadi oleh kerana itu, penting betul ilmu ni. Dan penting betul kita ada guru dan rujukan kita seperti Jabatan Agama, Pejabat Mufti. Kita kena ada supaya jangan sampai kita mudah-mudah tuduh orang sehingga akhirnya rupa-rupanya kita akan malu sendiri. Ada orang kadang-kadang dia cakap orang tu salah, tapi ternyata orang tu ada dalil yang jelas, bahkan ianya betul. Sehingga akhirnya orang yang tegur, orang yang menyangka buruk ni, akhirnya rupanya dia yang salah. Maka dia tahulah maknanya dia jahil sangat. Malu kan. Sebab tu pentingnya guru ni. Sebab tu kalau kita tengok, pentingnya peranan guru ni apabila kita nak menuntut ilmu. Maka kalau tadi Dr. Shahrizan kata tentang satu perkataan, nama tasawuf. Dan orang-orang yang dikenali dengan ahli sufi disebutkan. Inilah sebenarnya yang biasanya lah orang akan tujukan. Ta'assub ni banyak tentang perkara ni. Walaupun kita tak nafikan, kata Dr. Shahrizan tadi memang ada. Kalau kita tengok dalam bab-bab orang-orang yang mendakwa dianya ahli sufi, tasawuf, dia dakwa lah. Kemudian dia mengatakan dia adalah bercakap tentang hakikat makrifat. Memang kita nafikan ada yang di luar batasan, sesat, salah. Tapi tasawuf ini adalah suatu yang mulia dan merupakan ilmu yang utama dalam Islam ini.